Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Ali Syam untuk sesi pembelajaran online bagi mata pelajaran matematik KSSM tingkatan 3, bab 4 lukisan berskala. Untuk objektif pembelajaran pada kali ini, diharapkan di akhir penerangan, murid dapat mentafsir skala bagi suatu lukisan berskala. Selain daripada itu, murid dapat menentukan skala, ukuran objek atau ukuran lukisan berskala. Bagaimanakah kita boleh mentafsir skala bagi suatu lukisan berskala? Skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek, iaitu skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi ukuran objek, dan boleh juga dalam bentuk nisbah seperti berikut: ukuran lukisan berskala nisbah terhadap ukuran objek, dan mesti diolah jawapannya, nisbahnya kepada bentuk yang paling ringkas, iaitu satu nisbah terhadap suatu nombor integer positif ataupun pecahan, di mana satu nisbah n bermaksud suatu unit pada lukisan berskala akan mewakili n unit pada objek. Mari kita lihat aktiviti yang berikut. Teliti raja-raja di bawah. Terdapat objek segitiga PQR dan raja 1 hingga 5 yang merupakan lukisan berskala bagi objek tersebut. Kita akan cari nisbah lukisan berskala terhadap objek. Untuk raja 1 yang berikut, kita akan nisbahkan mengikut sisi yang sepadan. Contoh, P prime kepada Q prime, kita akan nisbahkan kepada PQ pada objek. Cuba lihat untuk contoh yang disediakan. P prime Q prime, panjangnya ataupun jaraknya adalah 12 unit. Manakala PQ 4 unit, kita akan nisbahkan 12 kepada 4 unit seperti berikut. Dan kita akan ringkaskan bentuk nisbahnya kepada satu nisbah n. Kita akan bahagikan 12 pada bahagian kiri dan kanan bentuk nisbah berikut. Maka 12 bahagi 12, 1. 4 bahagi 12 sama dengan 1/3, yang merupakan bentuk nisbah yang paling ringkas bagi skala kedua-duanya. Jika kita bandingkan untuk sisi yang berlainan pada rajah 1, P prime kepada R prime, P prime R prime kepada PR, untuk rajah 1 seperti berikut: P prime R prime 24 unit, manakala PR 8 unit. Jika kita nisbahkan kedua-duanya 24 nisbah 4, bila diringkaskan tetap mempunyai nilai yang sama dengan nisbah P prime Q prime terhadap PQ, iaitu 1 nisbah 1/3. Bagaimana pula dengan rajah 2 yang berikut? Kita nisbahkan untuk sisi yang sepadan. Kita cari dahulu P prime Q prime, panjangnya 8 unit. Kita akan bandingkan dengan PQ 4 unit. Lalu kita nisbahkan kedua-duanya 8 nisbah 4. Lalu diringkaskan bahagi 8 pada kedua-dua bahagian kiri dan kanan. 8 bahagi 8, 1. 4 bahagi 8, 1/2. Boleh juga kita bandingkan nisbah P prime R prime terhadap PR, yaitu P prime R prime sama dengan 16 unit. Manakala PR 8 unit, lalu dinisbahkan kedua-duanya, olahkan jawapannya dalam bentuk nisbah 16 nisbah 8, lalu diringkaskan kepada bentuk 1 nisbah n, 1 nisbah 1/2. Nilainya tetap sama. Kita lihat lagi untuk rajah 3 yang berikut. P prime Q prime 2 unit, manakala PQ pada objek 4 unit, lalu kita nisbahkan 2 nisbah 4 dan diringkaskan kepada 1 nisbah 2. Bagi sisi P prime R prime pada rajah 3 4 unit, manakala pada objek PR sama dengan 8 unit, nisbahnya adalah 4 nisbah 8 dan diringkaskan kepada 1 nisbah 2. Rajah 4, P prime Q prime 1 unit,
PQ pada objek 4 unit, lalu ditukar kepada bentuk nisbah 1:4. Manakala P prime R prime 2 unit, PR pada objek 8 unit, bentuk nisbahnya adalah 2:8 dan diringkaskan kepada 1:4 sebab kita bahagikan pada kedua-dua bahagian kiri dan kanan bentuk nisbah ini dengan 2 bahagi 2, 1, 8 bahagi 2, 4. Dan terakhir untuk rajah 5, P prime Q prime 4 unit pada objek PQ sama dengan 4, maka bentuk nisbahnya adalah 4:4 diringkaskan kepada 1:1. Dan yang terakhir untuk sisi yang sepadan bagi P prime R prime rajah 5 dinisbahkan terhadap PR pada objek 8:8 juga 1:1. Cuba kita perhatikan apakah kesimpulan yang boleh dibuat melalui aktiviti tadi. Kita perhatikan perbandingan untuk lukisan berskala yang lebih besar berbanding objek, iaitu rajah 1 dan rajah 2. Nilai N-nya, iaitu nisbah di sebelah kanan, adalah kurang daripada 1 atau lebih kecil berbanding 1. Manakala dua objek yang mana lukisan berskalanya lebih kecil berbanding objek, iaitu rajah 3 dan 4, nilai N, nisbah di sebelah kanannya adalah lebih besar berbanding 1. Dan untuk rajah 5, kita perhatikan bentuk nisbahnya 1:1, yang mana nilai N-nya, nisbah di sebelah kanan adalah 1, maka saiz objek dan lukisan berskala mempunyai saiz yang sama. Maka dengan itu bolehlah disimpulkan bahawa jika nilai N kurang berbanding 1, maka saiz lukisan berskala akan lebih besar berbanding saiz objek. Jika nilai N lebih besar berbanding 1, maka saiz lukisan berskala akan lebih kecil berbanding saiz objek. Dan seterusnya, jika nilai N sama dengan 1, maka saiz lukisan berskala akan sama dengan saiz objek. Itu adalah kesimpulan yang boleh dibuat melalui aktiviti tadi. Diharapkan murid faham akan perbandingan antara sisi yang sepadan bagi objek dan lukisan berskala tersebut. Mari kita lihat untuk contoh 2 di bawah. Raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan juga lukisan berskala P prime, Q prime, R prime dan S prime yang dilukis pada grid segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1:N. Untuk penyelesaiannya, murid perlu mencari dahulu berapakah jarak mengufuk untuk setiap sisi, juga jarak mencancang untuk setiap sisi yang ada pada rajah tersebut. Jadi kalau kita bandingkan untuk skala P prime kepada Q prime dinisbahkan ataupun dibahagikan kepada PQ yang berikut, P prime Q prime bahagi PQ, maka jarak P prime Q prime adalah 2 unit, manakala PQ 4 unit. Maka 2/4 itu adalah skalanya. Tapi kita akan ringkaskan kepada 1:2 dalam bentuk pecahan yang paling ringkas. Atau kita boleh membandingkan skala bagi sisi yang lain. Jika diambil dalam contoh berikut, P prime S prime 3 unit dibahagikan terhadap PS 6 unit. Hasil bahagi P prime S prime terhadap PS adalah 3/6 dan diringkaskan kepada 1/2 juga. Maka skalanya kita ubah daripada bentuk pecahan kepada bentuk nisbah 1:2. Untuk contoh 3 pula, raja di bawah menunjukkan objek KLM berikut dan lukisan berskala bagi objek tersebut yaitu K prime, L prime dan M prime yang lebih besar berbanding objek. Dan kedua-duanya dilukis pada grid segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1:N. Sekali lagi kita akan pilih
sisi yang sepadan untuk kita bandingkan. Maka kita bandingkan dahulu K prime L prime terhadap KL pada objek. Maka K prime L prime adalah 9 unit bahagi kepada 3 unit KL pada objek. Hasil bahaginya adalah 3/1 dalam bentuk pecahan. Manakala jika dibandingkan pula L prime kepada M prime, jaraknya terhadap LM pada objek 12/4, juga bila kita ringkaskan nilainya adalah 3/1. Jadi jika diubah pula kepada bentuk 1 nisbah N dalam bentuk nisbah, 3/1 adalah bersamaan dengan 3 nisbah 1. Lalu dibahagi 3 pada kedua-dua bahagian, nisbah di sebelah kiri bahagi 3, nisbah di sebelah kanan bahagi 3 juga, maka 3 bahagi 3 sama dengan 1 nisbah 1/3. Kita lihat pula untuk contoh 4. Raja di bawah menunjukkan objek PQR dan lukisan berskala P prime, Q prime, R prime yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Perhatikan di sini untuk objek ukuran gridnya adalah 1 cm, manakala pada lukisan berskala ukuran gridnya adalah 2 cm. Tentukan skala yang digunakan dalam nisbah 1 nisbah N. Ada dua kaedah. Kaedah pertama, kita bandingkan panjang sisi yang sepadan terhadap lukisan berskala dan objek. Jadi kalau contohnya berikut, kita ambil perbandingan Q prime R prime yang berikut ada 3 petak didarabkan kepada 2 cm, maka 6 cm. Pada objek ada 3 petak juga, namun ukuran gridnya adalah 1 cm, maka ukuran daripada QR adalah 3 cm. Hasil bahagi adalah 2/1. 2/1 dalam bentuk pecahan. Boleh ubah kepada bentuk skala 2 nisbah 1 dan diringkaskan kepada bentuk umumnya 1 nisbah 1/2. Ada kaedah yang lain pula. Kita membandingkan hanya menggunakan ukuran saiz segi 4 sama tersebut pada grid. Okey. Yaitu skala sama dengan saiz grid lukisan berskala 2 cm, kita bahagikan dengan saiz grid objek 1 cm. 2 cm per 1 cm adalah sama dengan 2/1. 2/1 dalam bentuk nisbah 2 nisbah 1 dan diringkaskan kepada 1 nisbah 1/2. Kedua-duanya mempunyai nilai yang sama, walaupun kaedah satu menggunakan perbandingan sisi yang sepadan, namun untuk kaedah yang kedua menggunakan panjang saiz grid yang berbeza, tetapi tetap memberi jawapan yang sama. Jadi murid boleh menggunakan salah satu daripada kedua-dua kaedah tersebut. Lihat pula untuk contoh 5. Raja di bawah menunjukkan objek KLM berikut, objek KLM dan lukisan berskala K prime, L prime, M prime dan N prime, yang mana dilukis pada grid yang berlainan saiz. Untuk objek menggunakan ukuran 1 cm, untuk lukisan berskala pula menggunakan grid yang berukuran 0,5 cm. Tentukan skala yang digunakan. Ingat, skalanya mesti sentiasa dalam bentuk yang paling ringkas, iaitu 1 nisbah N. Okay, sentiasa murid perlu memberikan nisbah yang paling ringkas. Nombor nisbah di sebelah kirinya mesti 1. Okay, ada dua kaedah yang tadi. Pertama, cikgu akan tunjukkan menggunakan perbandingan sisi pada objek. Namun yang demikian, untuk objek dan lukisan tidak ada yang kita boleh hitung jarak mengufuk dan mencancang pada objek, tetapi kita boleh jadikan garisan L terhadap M ini sebagai panduan, iaitu kita akan jumlahkan bilangan petaknya 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu petak berukuran 1 cm, maka ada 5 petak, maksudnya berukuran 5 cm. Bagi lukisan berskala pula, bilangan petaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu petak adalah 0,5 cm, maka untuk lukisan berskala, jarak L prime kepada N prime adalah 2,5 cm, iaitu 5 petak darab 0,5.
Maka kita akan bandingkan nisbahnya, yaitu skala sama dengan lukisan bahagi objek, sama dengan panjangnya adalah 2,5 cm bahagi 5 cm. Kita akan mansuhkan unitnya terlebih dahulu dan kemudian kita akan berikan jawapan dalam bentuk pecahan yang paling ringkas, yaitu 0,5/1. Kita ubah lagi 0,5 kepada 1/2/1, maka kita ubah kepada bentuk nisbah 1/2/1. Ingat, untuk bentuk nisbahnya mesti nisbah nombor nisbah di sebelah kiri mesti 1, maka di sini perlu darab 2. Darab 2, kita mansuhkan 2, maka bentuk nisbah yang paling ringkas dalam bentuk 1 nisbah n adalah 1 nisbah 2, yaitu skala yang digunakan untuk melukis lukisan berskala pada grid yang berbeza bagi contoh 5 ini. Daripada pengiran yang cikgu tunjukkan, bila mana kita menggunakan ukuran saiz segi 4 ataupun grid yang berbeza tersebut, yaitu 0,5 dibandingkan dengan 1 cm, maka tetap juga memberi jawapan yang sama 1 nisbah 2. Mari kita cuba untuk contoh 6 pula. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Kita akan hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okey, pada skala ini kita akan buat catatan dahulu. 1 mewakili lukisan, 300,000 mewakili objek, dan 3 cm ini adalah jarak pada peta merujuk kepada lukisan. Jadi yang kita perlu cari adalah jarak sebenar, yang ini objek, yang mana unitnya mesti dalam kilometer. Itu sebagai rujukan dan panduan. Jadi cara menyelesaikannya adalah seperti berikut. Kita akan buat skala sama dengan 1 nisbah 300,000. Lalu kita samakan dengan 3 cm nisbah kepada kita ambillah unknown, suatu huruf anu, cikgu ambil X lah. Okey, X. Lalu kita tukar kepada bentuk pecahan. 1 nisbah 300,000 adalah 1/300,000 sama dengan 3 cm per X. Kemudian kita akan darab silang. X darab kepada 1, 300,000 darab kepada 3 cm, maka 1 darab X adalah X. 3 cm darab 300,000 adalah 900,000, unitnya cm. Soalan mahu dalam unit kilometer, maka murid perlu tahu konsep menukar unit asas, yang mana 1 kilometer sama dengan 1,000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan 1 km adalah, maka 1 km sama dengan 100,000 cm, yaitu 1000 darab 100 sama dengan 100,000. Maka untuk menukarkan 900,000 cm, kita akan bahagikan dengan 100,000 cm, yaitu X sama dengan 900,000 bahagi 100,000. Unitnya akan jadi km. Ini kita akan mansuhkan secara berpasangan, maka unit yang terakhirnya adalah kilometer, maka 9 kilometer sebagai jawapan, yaitu jarak pada peta 3 cm mewakili 9 km jarak yang sebenar.
Begitu untuk penyelesaian contoh 6. Dan untuk contoh 7 pula kita cuba jawab peta negeri Johor dilukis pada skala 1 cm kepada 10 km. Hitung jarak sebenar di antara keluang dengan air hitam jika jarak di atas peta ialah 2 cm. Okey, seperti biasa kita akan buat catatan. 1 cm ini merujuk kepada lukisan, 10 km merujuk kepada objek, dan pada peta jarak keluang kepada air hitam adalah 2 cm, itu adalah lukisan. Kita akan cari jarak sebenarnya. Okey, macam mana kaedahnya? Seperti yang tadi juga untuk contoh 6, kita akan buat seperti berikut. Skala sama dengan 1 cm nisbah 10 km adalah sama dengan 2 cm nisbah kepada suatu nombor y yang kita akan tentukan. Lalu kita akan cari, tukar dahulu kepada bentuk pecahan 1 kepada 10 km, okay, 1 cm kepada 10 km, dan 2 cm kepada y. Kita akan darab silang, 1 cm darab y, 10 km darab 2 cm. Okey, yang ini akan jadi y cm, dan 2 cm darab 10 km adalah 20 cm km. Kita boleh mansuhkan, jangan risau nampak pelik unitnya, tapi ini kita boleh mansuhkan. Seperti itu. Maka y sama dengan 20 km. Okey, itu untuk penyelesaian menentukan jarak sebenar di antara keluang dengan air hitam jika pada peta diwakili oleh 2 cm. Maka 2 cm mewakili 20 km. Melalui contoh yang kita telah bincangkan tadi, diharapkan murid dapat menguasai, memahami apa yang cikgu telah terangkan. Jadi, ada satu latihan pengukuhan, iaitu uji minda 4.1b. Cuba murid tentukan skala yang digunakan untuk setiap yang berikut. Okey, pastikan nisbahnya diberi dalam bentuk 1 nisbah n, iaitu untuk soalan 1A, 1B, dan juga soalan 1C dan 1D. Jadi cikgu berharap sangat apa yang cikgu sampaikan pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jika anda rasakan ianya bermanfaat, pastikan anda klik subscribe, button subscribe-nya. Kemudian kita sharekan kepada orang lain. Semoga ilmu ini boleh dimanfaatkan oleh orang lain pula. Daripada cikgu, sampai berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Semoga cikgu semakin bersemangat untuk membuat konten-konten video pembelajaran. Sampai berjumpa lagi, insya-Allah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.